Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binurika syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kitab Muniyatul Musalli. Tak bawa, pakat tak bawa, tak apa. Muka halaman 24. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid darain amin. Kata Syekh Daud rahimahullahu ta'ala, dan telah datang hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengkufurkan orang yang meninggalkan sembahyang. Jadi perbicaraan kita pada malam ini menerusi kitab Muniyatul Musalli ialah berkaitan dengan hukum orang yang meninggalkan solat. Apakah hukum mereka-mereka daripada kalangan orang Islam yang mana menjadi satu kewajipan ke atasnya untuk menunaikan ibadah sembahyang, ibadah solat, tiba-tiba seseorang ini meninggalkan sembahyang, meninggalkan solat. Lalu di sini terdapat beberapa hadis-hadis yang mana hadis ini menunjukkan bahawa orang yang meninggalkan solat ini ianya telah menjadi kafir, kufur mereka-mereka yang meninggalkan solat. Maka di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdul lazi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud bermula janji yang antara kami, yakni antara Nabi dan juga para sahabat-sahabat,
dan antara mereka itu berjanjian bersama-sama dengan puak-puak mereka-mereka yang mana mereka tu baru sahaja memeluk Islam, orang-orang kafir yang baru memeluk Islam, yang nak masuk Islam. Janji antara Nabi dengan mereka ialah janjinya supaya sembahyang, supaya mereka tu solat. Lalu kata Rasulullah, maka barang siapa yang meninggal akan dia akan sembahyang, akan solat, maka sesungguhnya orang yang meninggalkan solat ni telah kufur ia barang siapa yang meninggalkan akan sembahyang. Na'udzubillah. Ini hadis sebegini rupa ni dinamakan hadis nak menggerunkan, hadis nak memberi ancaman kepada kita orang Islam yang manakala meninggalkan solat terdapat ancaman daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tak solat ni kufur, keluar daripada agama. Ni hadis targhib, hadis nak menakuti kita bahawasanya jangan tinggal solat. Tinggal solat kufur nah. Lalu tu dibahaskan pula oleh para ulama. Hadis secara zahirnya, siapa yang meninggalkan salat maka jadi kufur. Lalu tu di sisi pandangan ulama-ulama majoriti, jumhur, pada menafsirkan hadis-hadis yang berkaitan dengan solat jadi kafir, tinggal solat jadi kufur. Ulama-ulama majoriti, antaranya mazhab kita Imam Syafi'i dan beberapa mazhab-mazhab yang lain, kufur di sini dengan maknanya kufur nikmat, ditanggungkan hadis ni, dicermatikan hadis ni, ditafsirkan kufur di sini dengan makna kufur nikmat. Kerana Allah Ta'ala berikan kepada kita anggota nikmat, tangan, kaki, semua ni, antara tujuannya adalah untuk kita sembahyang, untuk kita menunaikan ibadah solat dengan anggota-anggota kita. Kakinya, tangannya sujud kepada Allah. Namun tiba-tiba kita menggunakannya kepada perkara-perkara yang membawa kepada murka Allah, dengan bahawa tidak menunaikan ibadah sembahyang, menentang perintahnya, maka itu dinamakan kufur. Kufur apa? Kufur nikmat. Kufur nikmat Allah. Orang yang tidak salat, yang meninggalkan salat ini, maka kufur di sini dengan makna kufur nikmat. Ini di sisi mazhab kita Imam Syafi'i dan beberapa mazhab-mazhab yang lain. Namun ada juga pendapat-pendapat ulama yang mana mereka mengatakan kufur di sini kufur sungguh. Kufur dengan makna kufur keluar agama. Maka oleh kerana itulah, di atas pendapat ni, maka takutlah mereka-mereka yang tidak solat. Orang-orang yang meninggalkan sembahyang tanpa uzur, dengan sebab malah, dengan sebab tidak mahu salat, enggan salat, orang ni takutlah di atas pendapat yang kedua ini, yang ianya pendapat yang lemah, yang mana berdasarkan hadis Nabi tersebut, mereka mengatakan kufur di sini kufur agama, keluar daripada agama, terkeluar daripada agama Islam. Mereka-mereka yang meninggalkan akan solat. Na'udzubillah. Ni bahaya. Ni besar. Sebab itu jangan ada dalam keluarga kita masing-masing yang mana mereka itu tidak sembahyang. Jangan ada daripada kalangan anak-anak kita yang mereka itu tidak solat. Jangan. Kita selaku ketua keluarga wajib memerintah, wajib menyuruh dengan secara tegas ke atas ahli keluarga kita untuk mendirikan solat.
Bukan semata-mata mendirikan solat, tetapi belajar betul-betul dalam bab solat. Bukan semata-mata pesan kepada dia, solatlah, nak masuk universiti ni jauh daripada ayah, jauh daripada ibu, solat jangan tinggal. Pesan satu lagi, belajar berkaitan dengan hal-hal berkaitan dengan solat. Kerana ramai yang solat, sangkanya solat, tapi solatnya tidak sah, tapi solatnya tidak berpandukan dengan panduan yang betul, tidak berlandaskan ilmu. Maka ini semua pada sangkaannya, aku telah solat, aku telah mendirikan sembahyang, padahalnya sembahyangnya tidak kena dengan syarak. Dinamakan orang yang tidak solat juga. Ni di atas pandangan yang tidak kuat ni, sangat-sangat takut kerana tercabut agama mereka-mereka yang meninggalkan solat. Itu hadis yang pertama yang didatangkan oleh Syekh Daud rahimahullah ta'ala. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengajanya, siapa-siapa yang tak solat dengan sengaja tak mahu solat, masuk dah waktu zuhur, malah solat, tak mahu solat, enggan solat, maka sebenarnya telah kufur ia. Kufur orang ni. Hal keadaannya, keadaan kufur ni, orang yang meninggalkan solat ni, kufur tu kufur yang nyata, yang terang, kufur yang tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Apa maksud? Yakni jika dia enggan menunaikan solat serta mengingkari kewajipan solat yang difardukan oleh Allah, maka orang ni kafir yang terang, tercabut Islam yang ada pada diri dia. Siapa? Orang yang tak solat. Satu, bukan semata-mata dia tak solat sebab malah, kemudian dia beriktikad ataupun dia mengingkari tak perlu solat, solat-solatnya tak wajib pun. Maka orang ni kafir yang terang, kufur yang terang, nyata, sesungguhnya dia ni telah menjadi kufur. Tapi kalau semata-mata malah semata-mata dia malah nak solat, tak mahu solat, tapi wajib solat. Kalau ditanya solat ni wajib ke? Wajib. Maka kalau hak ni dua pendapat. Yang pertama, pendapat majoriti jumhur ulama, kufur nikmat, dengan maknanya orang ni fasik, wajib bertaubat pada Allah. Di sisi mazhab kita Imam Syafi'i, wajib kena minta dia bertaubat. Kalau dia enggan bertaubat juga daripada kefasikan solat tadi, wajib bunuh. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, kufur tu. Orang yang tak solat walau dengan malas sekalipun, dia bukan mengingkari kewajipan solat, malah diri tak solat tu sendiri telah menjadi kufur. Ada dua pendapat berkaitan mereka-mereka yang tidak solat. Adapun yang mana mereka ni mengingkari kewajipan solat, yang ni tidak ada khilaf lagi, tidak ada perselisihan pendapat lagi. Makna kata orang yang mengingkari kewajipan solat ni, maka yang ni kufurnya ialah kufur yang nyata, kufur yang terang benderang. Itu orang yang mengingkari kewajipan solat. Begitu. Baik. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tarakas salata faqad bari'at minhu zimmatullah wa zimmatu rasulih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meninggalkan sembahyang,
Siapa-siapa yang tidak solat, yang tak mahu solat, yang enggan solat, yang tidak solat, maka sungguhnya telah lepaslah daripada barang siapa yang tidak solat, lepas oleh janji Allah dan Rasulnya. Nabi beritahu kepada kita siapa yang tidak solat, Nabi tidak menjamin orang ini untuk masuk ke dalam syurga. Janji Allah, janji Rasul, janji agama, orang-orang yang menunaikan solat, Allah Ta'ala nak beri syurga. Tu janji Allah. Itulah janji Rasul. Tiba-tiba orang ni tidak solat, maka mereka ini telah terlepas daripada janji Allah, daripada janji Rasul, yang mana Allah dan Rasul berjanji mereka yang solat akan dimasukkan ke dalam syurga. Tiba-tiba tak solat, maka lepaslah orang ini daripada janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafiza 'ala salah kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang memeliharakan atas sembahyang, siapa-siapa yang menjaga solat, menjaga solat dalam arti kata solatnya mencukupi rukun-rukunnya dan syarat-syarat, itu maksud. Itu maksud menjaga solat, cukup rukun, cukup syarat. Kalau kata syarat, mereka-mereka yang solat dalam keadaan berpakaian pakaian t-shirt, kalau tidak menjaga pakaian t-shirt tadi ketika mana sujud rokok, maka orang ni dinamakan orang yang tak solat. Itu yang kita kena jaga. Jadi mereka-mereka yang memeliharakan sembahyang, Nabi kata, orang yang solat dia jaga diri solat tu sendiri. Tiap-tiap kali solat, tiap-tiap kali tiba waktu solat, dia solat tanpa meninggalkan. Serta solat tu pula cukup rukun-rukun dan syarat-syarat, adalah baginya, bagi orang itu, bagi barang siapa yang menjaga solat, baginya nur, baginya cahaya di dalam kubur. Dalam kubur bercahaya. Dan baginya burhan, yakni petunjuk, dapat petunjuk. Orang-orang yang sembahyang, yang menjaga solat, solatnya sah, solatnya mencukupi rukun dan syarat, orang ini Allah Ta'ala beri petunjuk. Allah Ta'ala beri petunjuk ke dalam hati dia, dengan maknanya dia akan melihat dengan penunjuk yang Allah berikan tersebut, dapat melihat perkara-perkara yang mana perkara yang batil, maka dia tinggalkan. Perkara-perkara yang Allah Ta'ala perintah, maka dia lakukan. Ni orang yang solat. Sebab itu dalam agama kita menitik beratkan hal berkaitan dengan solat. Bahkan ada di dalam mazhab-mazhab yang mana mereka itu menitik beratkan solat lebih daripada ibadah puasa pada kanak-kanak. Kerana apabila kita menitik beratkan urusan solat terhadap anak-anak ketika mana usianya 7 tahun, sebagaimana yang Nabi suruh ibu bapa, penjaga, didik anaknya di awal usia 7 tahun dengan solat, maka bagaimana dengan puasa? Di sisi mazhab kita Imam Syafi'i sama. Puasa pun didiklah di usia 7 tahun. Sama aja. Solat didik di usia 7 tahun wajib suruh. Walau dia tak balik lagi, anak tu tak balik lagi, tapi Nabi perintah dah suruh dia solat. Mak ibu ayah mesti memerintahkan, mesti suruh dengan secara kerah. Secara kerah dengan maknanya mesti tiap-tiap waktu kena suruh. Azan zuhur kena suruh, azan asar kena suruh, azan masuk waktu maghrib kena suruh. Tak suruh, berdosa kedua ibu bapa tadi. Suruh tu wajib. Adapun diri anak tu dia sembahyang tak, maknanya dia tu lalai dalam solatnya ataupun tidak mencukupi rukun syarat, hak tu suku kira. Suruh ke atas ibu bapa tu wajib.
tak gerak subuh, berdosa ibu bapa tadi. Berdosa bagi kedua ibu bapa yang tidak mengejutkan anak, terutamanya di hari minggu lah. Kalau hari sekolah ni sebab berbetulan dengan waktu sekolah, bangun-bangun tu pun hak dia kejutnya, bangun adik, bangun sekolah. Dia bukan kata bangun adik subuh-subuh, bukan. Bangun sekolah, pergi mandi tu. Tengok dia titik berat hak mana ni? Titik berat bab solat atau titik berat bab sekolah? Sekolah tu begitu tu. Hak solat subuh ni, suruh ni sebab beriringan dengan waktunya, waktu bangun nak bangun untuk pergi sekolah. Tu je. Hak sebenarnya kena titik berat bab solat di usia 7 tahun ni. Suruh dia solat. Itu cara didikan dalam agama. Demikian juga puasa. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i kena suruh di usia 7 tahun. Cuma puasanya, puasa kanak-kanak lah yang belum balik. Kalau dia boleh full, dia boleh sebagaimana kita orang dewasa sampailah waktu maghrib, alhamdulillah. Tapi kalau dia tu hanya bangun bersahur, kemudian pukul 9 pagi, oi nak makan dah, lapar dah, beri. Tak apa, tak dipaksa lagi. Kerana kadar kemampuannya begitu. Pujuk lagi. Kalau boleh tahan-tahan. Kalau boleh bagi hadiah. Kalau boleh bagi RM1 sebagai semangat dia, beri. Sampai pukul 12. Alhamdulillah. Itulah cara didikan dalam bab puasa. Kalau boleh penuh, dapat pahala kepada ibu bapa tadi. Alhamdulillah. Di usia 7 tahun kena didik dah. Jangan tak gerak. Wajib gerak. Ini di sisi mazhab kita Imam Syafi'i, di usia 7 tahun setiap amal hak wajib kena suruh dah, kena didik dah. Bak tutup aurat kalau keluar daripada rumah. Anak hak usia 7 tahun ni keluar daripada rumah pakai baju Batman, hak seluar pendek, haram ibu bapa. Tak boleh dah. Kena pakai seluar panjang. Kedua ibu bapa yang membiarkan anak yang usia 7 tahun, anak perempuan keluar daripada rumah, tak tutup aurat, tak pakai tudung, tak beri tudung kepada dia, haram. Berdosa ibu bapa tersebut. Kena ajar dah beri tudung pada dia. Kena ajar dah pakai baju lengan panjang kepada anak perempuan tadi. Cuma budak apabila dia berjalan sekerak, dia pecah. Dia buka tudung. Tak apa dah. Naknya kita didik tu di usia 7 tahun. Ini betapa ramainya kita mengabaikan hal ni. Cuainya kita dalam mendidik anak dalam hal ni. 7 tahun baru biarlah. Tak kena. Tak boleh biar, kena didik. Kena didik. Cuma di pertengahan jalan dia pecah, dia buka tudung misalnya, itu tidak mengapa. Tapi kita dah suruh tiap-tiap kali nak keluar rumah, didik dengan cara begitu. Tu wajib. Demikian bab puasa tadi. Jadi dalam bab puasa ni, di sisi mazhab yang lain tak wajib suruh anak usia 7 tahun. Ada pendapat begitu, tapi bukan mazhab kita Syafi'i, mazhab lain. Sebab apa? Sebab apabila orang ni dididik dengan solat, automatik apabila dia balik, dia akan berpuasa. Sebab solat ni Allah Ta'ala akan beri petunjuk dengan solat tadi. Mana yang batil akan dia lihat dengan cara batil, maka dia meninggalkan. Yang mana yang diperintah, dia akan turuti perintah tersebut. Kerana ada petunjuk akibat daripada cahaya solat. Itu dengan solat tadi tu dapat cahaya kebenaran. Kerana itu kita dapati orang yang solat, ramainya, kebanyakannya dia akan puasa. Tapi orang yang puasa tapi tak solat, banyak tak begitu? Banyak puasa tapi tak solat. Tapi hak jenis solat tak puasa, jarang-jarang. Jarang-jarang. Sebab tu didikan solat ni penting. Didikan solat tadi penting. Yang terakhir,
dan mendapat kelepasan pada hari kiamat orang yang solat. Wa man lam yuhafiz 'alaiha lam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan wa kana yaumal qiyamah ma'a fir'auna wa qarun wa haman wa Ubay bin Khalaf. Barang siapa yang tidak memeliharakan solat, tiada ada baginya nur dan tidak ada baginya petunjuk dan tidak akan mendapat kelepasan daripada hari kiamat. Dan adalah pada hari kiamat orang-orang yang tidak solat ni beserta mereka tadi dengan Fir'aun dan Qarun dan Haman. Fir'aun ni di zaman Nabi Musa, Qarun di zaman Nabi Musa, Haman ni iaitulah orang kanan Fir'aun di zaman Nabi Musa, dan bersama-sama dengan Ubay anak Khalaf. Ini di zaman Nabi, bapa munafik. Maka orang-orang yang tidak solat tadi, Nabi SAW kata di akhirat kelak mereka ni duduk satu grup, dikumpulkan di akhirat kelak satu grup dengan Qarun, dengan Fir'aun, dengan Haman, dengan bapa munafik. Ini orang yang tidak solat, na'udzubillah. Inilah maknanya hukum-hukum mereka-mereka yang tidak solat. Maka sungguhnya telah dinaskan daripada beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kufur orang yang meninggalkan sembahyang, dan demikian lagi. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.